الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، آمين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan para jemaah semua dalam keadaan sihat wal afiat. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, malam ini dapat kita bersama di rumah Allah, berjemaah mendirikan solat fardu maghrib. Seterusnya kita duduk dalam taman-taman syurga. Mudah-mudahan nama kita tercantik sebagai ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, alhamdulillah juga inilah kuliah yang pertama sesudah Ramadan. Mudah-mudahan ia menjadi semangatlah kepada kita semua untuk terus istiqamah sesudah Ramadan. Dan Ramadan yang lepas kita berharap semoga Allah terima semua amal kita, sama ada fardu maupun yang sunat. Sama ada amalan itu kita buat secara berjemaah atau bersendirian. Harap semoga Allah terima semua amal kita. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang saya hormati, sebelum saya terus kepada kitab yang biasa saya bawa, iaitu kitab Ar-Rahiqul Maktum yang berkisar tentang sirah Nabi SAW, tapi saya nak sentuh sikit berkaitan tentang puasa 6 Ramadan, puasa 6 Syawal. Silap, puasa 6 Syawal. Jadi puasa 6 ni, sebenarnya puasa 6 memang ada dalam hadis, dan hadisnya sahih riwayat Imam Muslim rahmatullahi alaih, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda: "Man shama Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahri." Atau kama qala, kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa Ramadan, maknanya syarat dia kena puasa dulu Ramadan, kemudian diiringinya dengan puasa 6 Syawal, maka ianya seperti puasa setahun. Pahala dia bukan maknanya dia boleh cover setahun, bukan. Pahala macam puasa setahun. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, hadis ini menggalakkan kepada kita semua untuk kita rebut peluang. Walaupun dah habis Ramadan, bukan maknanya dah habis puasa. Ada lagi puasa-puasa yang lain. Puasanya di bulan Syawal, puasa 6 lah. Jadi kita ni yang rebut pahala. Orang yang sentiasa merebut pahala, yang memang nak syurga, maka pasti dia akan berpuasa 6 Syawal. Cuma 6 Syawal ini lagi hebat kalau orang tu puasa bermula raya kedua. Itu lagi hebat lah. Syawal kedua dia dah start puasa 6. Ada saya jumpa hamba-hamba Allah yang memang dia semangat puasa tu. Masuk je Syawal yang kedua dah start puasa. Dia kata raya pertama je. Selepas tu bukan raya lagi dah. Syawal, hari raya adalah raya pertama. Yang sesudah itu adalah hari-hari biasa untuk beramal. Maknanya hari raya pertama tu dia harap puasa je. Kalau tak kerana harap tu, hari tu pun dia nak puasa juga. Sampai begitu sekali. Ini hamba Allah yang memang semangatlah nak beramal.
Macam kita ni, bukan kita lah, saya lah sendiri. Saya sendiri pun belum tentu lagi puasa yang minggu pertama pun puasa belum. Nak buat apa? Gagal kan, kita gagal minggu pertama. Harap-harap lah minggu yang lepas ni kita berpuasa raya. Bagi mereka yang dah sempurna 6 Syawal, tahniah lah. Tetapi kita kena tahulah hukum hakam berkaitan puasa 6 ni. Antaranya saya nak kongsi sikit. Kalau orang tu ada puasa ganti, dia wajib qada. Qada puasa. Maknanya bulan Ramadan yang lepas dia ada tinggal puasa. Tiba-tiba bulan Ramadan, habis Syawal, habis Ramadan, dia ada semangat, ada tenaga boleh puasa. Maka wajib qada dulu. Wajib qada dahulu. Cuma ulama berbincang antara amalan qada dan amalan sunat ni macam mana. Maka timbullah khilaf, percanggahan pendapat di kalangan ulama. Sebahagian yang mengatakan bahawa dia wajib puasa qada dulu baru puasa sunat. Maknanya selagi qada tak habis tak boleh puasa sunat. Ini sebahagian pendapat. Yang ada pula kata puasa qada ni bila-bila boleh buat, maka dia buat puasa sunat dulu. Maka dia puasa sunat dulu 6 Syawal, lepas tu dah habis 6 Syawal dia buat puasa qada. Yang ni pun ada. Tetapi, ni tetapi. Dan ada dalil dalil kena wajib qada puasa tu, jangan ingat pula tak ada. Ada orang yang kata zaman dulu muda-muda tinggal puasa, wajib tak qada? Maka ada satu pendapat kata tak wajib, kau bertaubat sudahlah. Oh senang dia kan. Kalau dia tinggal puasa sebab sakit tu cerita lain. Tapi tinggal sebab apa? Sebab lapar. Itu tak boleh. Sebab tak tahan tengok menu. Maka dia wajib qada puasa dan ada dalil dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Sebagaimana Allah berfirman, walitukmilul iddata. Ataupun dalam ayat 180, dalam 84 pun ada sebut. Siapa yang bersafar, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit ataupun bersafar, musafir, maka dia boleh tinggalkan puasa. Tetapi dia kena ganti hari yang lain. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Bilangan hari yang tertentu di bulan yang lain. Kena gantilah maknanya. Ayat yang 185 pula sebut, walitukmilul iddata. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangan. Maksudnya kalau kita puasa tu 30 hari, dia tak sempurna, maka dia kena gantilah bagi cukup 30 hari. Itu dalil yang mengatakan wajib qada puasa. Tetapi yang saya nak sentuh sikit ialah perbincangan antara ulama ni. Bolehkah seseorang itu menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat? Itu yang nak dibesarkan. Yang puasa qada ulama kata tak kena puasa qada dulu baru puasa sunat, yang tu kita tolak tepi. Ataupun boleh puasa sunat kemudian baru puasa qada, itu pun kita tolak tepi. Saya nak ceritanya, bolehkah satu orang itu menggabungkan niat puasa qada dan puasa sunat? Jadi oleh itu para jemaah sekalian hormati, ada dua pendapat besar di dalam dunia ni. Dua pendapat besar ni memang ada diamalkan. Yang pertama saya sebut mazhab kita lah, mazhab Imam Syafi'i. Yang ini dipilih oleh Syekh Ar-Ramli. Ar-Ramli ini satu ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i selain pada Imam Nawawi. Dan ada seorang lagi imam namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Dan ada lagi seorang ulama, Syekh Zakaria, Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Ini tiga-tiga ulama bermazhab Syafi'i. Mereka berpendapat boleh menggabungkan puasa qada dan puasa sunat. Maknanya satu orang tu puasa qada, dia boleh niat sekali dengan puasa sunat. Sahaja aku puasa qada dan puasa sunat 6 Syawal, maka dia akan dapat 2 in 1 sekali. Maknanya dia tak perlulah asingkan, dia boleh buat 2 sekali. Khususnya kita nak cerita ni bagi kaum muslimat. Ada setengah muslimat, kaum wanita yang dia tak mampu kot kalau nak asingkan puasa tu. Kalau puasa qada lain, puasa sunat lain. Kalau dah ada buat puasa qada, entah bila buat sunat pun tak tahu. Jadi oleh itu, pendapat yang membenarkan menggabungkan ini adalah mazhab Imam Syafi'i. Maka tak salah kita menggabungkan. Jadi oleh itu, kita boleh beritahu pada orang-orang kat luar sana, kalau mereka nak gabungkan niat, boleh. Cuma, ada ulama kata, dia kalau tak niat sunat pun dah dapat dah pahala sunat. Tetapi sebabkan ada ulama yang kata tak boleh, kalau dia niat baru dapat, tak niat tak dapat. Maka oleh itu pesanannya apa? Niat juga. Saja aku puasa qada dan puasa sunat, maka mudah-mudahan dia dapatlah pahala sunat tu sekali. Yang ni pendapat yang mengatakan boleh. Ada pendapat ulama yang kata tak boleh. Iaitu mazhab yang bukan mazhab Imam Syafi'i lah. Yang ulama bukan mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahawa tidak boleh menggabungkan puasa qada dan puasa sunat. Jadi oleh itu mereka berdalilkan kata
Puasa qada ni puasa fardu. Dia puasa fardu, dia ada khususiat dia tersendiri. Kalau puasa sunat dia lain. Sama macam sembahyang fardu dan sembahyang qada kata mereka. Tapi bagi saya terpulang lah. Ulama kita dah kata boleh, dan ulama Imam Ramli dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami ni bukan calon-calon orang. Bukan ulama kampung, bukan mengaji main ciduk-ciduk macam tu, bukan. Kalau tuan-tuan haji, tuan-tuan pernah tengok dia punya kitab, Masya Allah, pening kepala nak baca kitab bahasa Arab dia. Jadi oleh itu orang yang dalam mazhab Imam Syafi'i begitu hebat, boleh mereka mengatakan kata boleh, kita terima je lah. Memang ada video viral, ada ulama, ada ustaz tu kata tak boleh, ikut pendapat yang rajih. Bagi saya terpulang lah. Nak ikut pendapat tu pun boleh, nak ikut pendapat yang kata boleh pun boleh. Yang penting jangan gaduh. Ini hidup gaduh. Dalam tak puasa juga. Jadi oleh itu puasa galakan adalah berpuasa 6 Syawal. Cuma puasa 6 Syawal ini dia tak wajib bersambung. Contoh Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, tak semestinya. Selang sehari pun boleh, 2 hari sekali pun boleh, terpulang ikut kemampuan masing-masing. Tapi saya yakin dan pasti ramai orang tak akan puasa Sabtu dan Ahad. Betul tak? Banyak sangat rumah terbukanya dengan kenduri lagi. Jadi kita gagal lah nak puasa. Bukan tak boleh puasa, susah nak puasa. Dan berkaitan dengan puasa sunat juga, ada orang PM saya tanya soalan, bagaimana satu orang tu dia berpuasa sunat, tiba-tiba orang ajak datang rumah terbuka, yang pula jemput tu pula bukan orang lain, kadang-kadang keluarga sendiri, kadang-kadang jiran sebelah datang, jemput datang makan kat rumah ni. Maka timbul soalan, adakah dia perlu makan makanan tersebut ataupun dia tak payah datang? Macam mana nak jawab? Maka jawapannya, ada ulama dah jawab lama dah soalan ni. Yang pertama, dia pergi juga jemputan tersebut, datang di rumah macam biasa, hatta kenduri kahwin pun dia datang. Tetapi ketika datang tersebut, dia beritahu kat tuan rumah, tuan punya kenduri, saya ni puasa boleh ke? Tak apa, awak datang pun dah cukup besar bagi saya. Okey, teruskan puasa, tak ada masalah. Jadi dia datang dalam keadaan puasa dan terus berada di rumah itu, dan dia boleh beredar sesudah dia rasa sesuai, dia balik, tak ada masalah. Tetapi sekiranya tuan rumah tu nak sangat dia makan, nak sangat dia menjamu yang apa yang telah dimasak oleh tuan rumah tadi, dia kata kalau kau tak makan, kecil hati saya. Contohlah, kalau awak tak makan, saya memang nak awak sangat datang makan ni. Pasal awak lah saya buat jamuan rumah terbuka ni. Contoh tu dah melambung tu. Ayat-ayat supaya dia membatalkan puasa kan. Maka kalau lah tuan rumah itu memang bersungguh-sungguh supaya dia makan, maka dia boleh batalkan puasa dia, dimakan. Dan sebenarnya dia makan itu pun tidaklah merugikan pahala puasa dia, tidak. Sebab dia bukan sengaja nak membatalkan puasa, tapi sebab nak menunaikan hajat tuan rumah. Itu pun besar juga pahala. Dia akan dapat pahala menunaikan hajat orang lain dan pahala sambung silaturahim. Ini mahal ni. Mahal kalau dia memang nak sangat kita makan lah. Tapi kalau dia tak desar, dia diam, dia kata okey, tak ada masalah, kita terus puasa. Ini akan timbul isu, biasanya di bulan Syawal lah. Orang puasa tapi dia kena jemput datang. Jadi oleh itu saya dah beritahu tadi, atas kemampuan kita masing-masing dan tengok keadaan. Kalau tuan rumah rasa tak ada masalah kita puasa, silakan puasa. Para jemaah yang saya hormati juga, yang itulah berkaitan sedikit tentang puasa 6. Cuma puasa 6 ni puasa sunat. Dia ada beza sikit dengan puasa qada. Puasa qada, puasa fardu. Jadi kalau niat puasa qada, dia kena niat sebelum masuk subuh. Puasa qada, saya ulang lagi sekali, dia kena niat sebelum masuk fajar subuh. Sebelum masuk subuh dia kena niat. Puasa sunat sama juga waktu malam. Tetapi kalau dia terlupa, dia boleh niat waktu last sebelum masuk zuhur. Mana lepas subuh tu dia pun teringat, nak puasa lah. Maka dia boleh lagi niat selagi belum masuk zuhur. Yang ni puasa sunat. Jadi kalau dia gabungkan, maka dia tak boleh lah tiba-tiba nak niat lepas subuh, tak boleh. Tapi kalau dia hanya puasa sunat saja, tak ada gabung mana-mana, terlupa, boleh niat. Ataupun memang sengaja, pun boleh lagi, dimaafkan. Dia boleh niat selepas subuh. Ini kelebihan puasa sunat. Puasa sunat lah, apa-apa puasa sunat sama je, tak semestinya puasa 6. Maka ni galakan supaya kita teruskan berpuasa di bulan Syawal. Dan kalau kita puasa tak berbetulan pula, kena hari Isnin Khamis, kena pula hari putih 13, 14, 15, maka dapat lagi pahala berlipat kali ganda, banyak lagi pahala. Puasa 6 Syawal pun dapat, puasa hari putih pun dapat, puasa Isnin Khamis pun dapat. Allahu Akbar, tak tahulah pahala berapa banyak dia akan dapat.
pahala puasa tahun pun dapat. Jadi ni semua ganjaran-ganjaran. Tapi orang yang memang cintakan akhirat, dia akan buat, terus buat. Memang nak cari pahala. Tapi kalau orang tu tak nak, sebutlah berapa banyak pahala pun, takkan dia puasa punya. Bahkan mereka lagi seronok. Dengar, dah habis Syawal, dah habis puasa. Alhamdulillah habis puasa, tak payah puasa lagi. Kan ada orang macam tu kan. Kita janganlah macam tu, tetap teruskan beramal sesudah Ramadan. Para jemaah yang saya hormati, sambung sikit mengenai kisah Nabi SAW. Semua malam ni saya kena kuatkan suara sebab hujan kat luar. Ya biasa sedap kalau hujan ni, ceramah dia kena ada teh tarik ke kopi pun sedap lah. Tekak tu sedap rasa. Tapi apakan daya kan, tak ada benda tu, kita yang mana boleh layan. Sambung kisah malam ini adalah berkaitan tentang perkara yang menyebabkan macam mana sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang Islam yang hidup zaman Nabi, boleh tahan sabar dan cekal ketika mana orang-orang kafir menganiaya mereka. Sebelum ni saya pernah cerita mengenai orang-orang Islam menganiaya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di lembah Abi Talib. 3 tahun berturut-turut keluarga Nabi SAW tak boleh ambil makanan daripada sumber luar. Tak boleh. Orang luar pun tak boleh masukkan makanan ke dalam. Disekat. Maka ketika itu mereka hanya makan daun-daun kering. Daun-daun sahaja. Sehingga najis mereka seperti dahi kambing. Kecil-kecil bulat-bulat. Sebab apa? Makan daun. Makanan tak dimasukkan. Disekat oleh orang kafir Quraisy. Bayangkan 3 tahun tak dapat makan. Makan apa yang ada je. Kemudian juga sudah itu berlakunya peristiwa selepas kewafatan isteri Nabi SAW, Khadijah. Lepas tu mati pula, meninggal pula pakcik Nabi Abu Talib. Maka orang kafir kata, ni masa peluang kita. Abu Talib dah meninggal, ini peluang kita kenakan Nabi. Memang ada orang kenakan Nabi. Meninggal saja Abu Talib, maka datang satu orang kafir tu, dia pergi ambil tanah, pergi tabur atas muka Nabi. Itu penganiayaan kepada Nabi SAW dan para sahabat. Bukan pada Nabi saja, bahkan kepada para sahabat, sehingga para sahabat terpaksa berhijrah keluar daripada Mekah. Itu yang sampai ke Habsyah tu. Jadi timbul persoalan, kalaulah teruk sekali kena aniaya macam tu, apa duduk bersama dengan Nabi lagi? Pergilah tempat lain. Ataupun kita kata tak payahlah ikut Nabi, susah. Kalaulah kita fikir macam tu kan. Maka oleh itu pengarang bawa satu bab, satu cerita berkaitan. Apakah pendorong, penyebab, faktor yang menyebabkan orang Islam yang ada ketika itu masih kekal Islam, masih kekal ikut Nabi, tak lari, tak berganjak sikit pun. Apa sebabnya? Maka oleh itu antara yang pertama ialah yang disebutkan oleh pengarang di sini, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Mereka ni beriman kepada Allah, bukan menyembah Nabi. Ada bezanya. Orang dulu, orang bukan Islam dulu, iaitu agama Yahudi dan Nasrani, mereka mempertuhankan Nabi. Bukan jadikan Nabi itu sebagai ikutan, tapi menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan. Lagi teruk. Contoh agama Nasrani, Nabi Isa dijadikan Tuhan. Bila Nabi itu jadi Tuhan, dia lain macam. Maka sebab itulah bila nampak Tuhan ni tak mampu nak tolong, goyahlah Tuhan punya kedudukan. Tetapi Nabi SAW, sahabat tetap anggap Nabi sebagai manusia biasa. Nabi makan, Nabi kahwin, Nabi berkeluarga, Nabi ada anak, Nabi juga berniaga. Maka oleh sebab itulah mereka tak letak Nabi sebagai Tuhan, tidak, sebagai manusia juga. Cuma Nabi ni dihantar oleh Allah jadi Rasul, ajak orang beriman. Tetapi mereka faham, mereka ni kena beriman kepada Allah. Bila iman mereka kepada Allah sebenar-benarnya beriman, maka oleh itu iman mereka tak goyah, tak goncang, tak akan jadi apa-apa. Langgarlah dek apa pun, orang kata goncanglah tubuh badan tu sekalipun, mereka tak akan tukar iman mereka dengan nak keluar dari Islam, tak akan ada. Itu iman sahabat. Sebab betul-betul yakin Allah tu, beriman dengan Allah tu tak ada orang kata berlebih kurang, tak ada. Memang betul-betul beriman kepada Allah. Sebagaimana kita biasa dengar, kalau mereka ini solat seolah-olah itulah solat yang terakhir. Ada tak kita perasan, kita buat perasaan macam tu masa solat? Kita solat,
maghrib tadi, ada tak perasaan yang ini solat terakhir kita? Ada betul tak? Tapi benda ni berlaku pada sahabat. Mereka rasa inilah solat terakhir. Bayang pula, ada bayang pula macam nampak syurga neraka. Boleh bayang tu. Pagi-pagi ada seorang sahabat tu, Nabi tanya macam mana iman kamu. Nabi tanya soalan ni, macam mana iman kamu hari ni? Agak-agak kita dia tanya ke member kita macam tu. Jumpa ke pagi-pagi lepas subuh, iman kau macam mana hari ni? Kau apa hal sibuk iman aku? Nabi tanya sahabat, bagaimana iman kamu? Maka sahabat tu jawab, saya hari ni rasa benar-benar beriman. Apa bukti kamu katakan begitu? Maka jawabnya, bila saya bangun, saya nampak syurga terbentang depan saya, neraka terbentang. Oh, hebat. Bangun tidur dia rasa macam tu. Itu dia kata benar-benar beriman. Kita tak sampai ke tahap itu. Memang kita ada iman, tapi iman kita tak sampai ke tahap macam sahabat. Sebab tu, bila iman mereka kuat, tak ada goyah punya. Orang kafir buatlah apa-apa macam-macam pun, kami tetap dengan iman, tetap dengan Allah. Contoh macam Sayyidina Bilal. Kita biasa dengar cerita dia. Bila dia malam hari disebat, dicemeti oleh tuan dia, bergilir-gilir. Tuan dia penat tukar orang. Bukan dia berhenti rehat. Kau rehat tu, jangan kami sambung. Tak ada. Yang rehat orang yang pukul, tukar orang lain, teruskan pukul. Siang hari dia heret di padang pasir. Panas-panas terik tu, buka baju, letak batu atas dada. Tapi tak keluar daripada Islam. Tak keluar. Datanglah kalau orang tawarlah ketika itu, bagi 10 juta, kau keluar dari Islam. Takkan keluar punya sahabat. Hari ini belum tentu. Hari ini kalau orang tawar kita duit berjuta-juta, suruh kita keluar dari Islam, tengok macam mana. Kalau otak pun dia akan jadi gila dah. Tengok duit, itu beza. Kita tak boleh cakap besar tau. Kita kata, saya boleh jaga iman saya. Jangan cakap besar. Sebab ujian harta dunia ni, dia akan jadi melemahkan kita. Kemudian para jemaah yang saya hormati, kenapa begitu iman mereka begitu, macam mana rupa iman mereka begitu kuat? Kata pengarang yang disebutkan dalam kitab ini dalam bahasa Arab, saya terjemah terus. Mereka ibaratkan seperti mana kesusahan dunia ini adalah sebagaimana kalau banjir besar, nampak bunga kiambang. Kiambang tahu kan? Bunga yang duduk dekat air atau terapung tu. Bunga tu, dia sikit pun tak terkesan dengan apa yang jadi pada air tadi. Air tu langgarlah hentam ke apa-apa ke, duk hakis tanah kiri kanan ke, air tu bawalah hanyut apa pun, tapi bunga tu still, bunga tu macam tu juga. Macam itulah sahabat radhiyallahu anhum, mereka nampak nilai iman tu, seronok beriman tu macam bunga kiambang tadi, sampai tak nampak kesusahan dunia ni tadi. Tak pedulilah, lantarlah orang kafir kau nak buat apa, buatlah. Aku tetap beriman dengan Allah. Macam itulah iman sahabat. Itu kata pengarang dalam kitab ini. Dan sebagaimana ini pun ayat Quran. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 17. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. Adapun buih-buih, kalau tengok air banjir besar tu, bila dia bawa air tu, dia akan ada bawa buih. Jadi buih tu dia akan ada yang sebahagiannya dibawa jauh, hilang macam tu je. Tetapi apa yang bermanfaat untuk manusia, maka dia akan tetap tinggal di muka bumi ni. Maksudnya banjir tadi, dia lama-lama hilang juga air tu. Tapi tak adalah bila air tu bawa hilang pergi semua. Ada juga benda yang faedah untuk manusia lagi masih ditinggalkan. Macam itulah ibarat iman sahabat ni. Datanglah apa musibah pun, iman tetap mantap. Tak kisahlah kau nak uji aku macam mana pun, aku tetap beriman dengan Allah. Kemudian yang kedua, kenapa sahabat masih lagi kuat bersama dengan Nabi? Tak goyah, tak pergi, tak tinggalkan Nabi. Kadang-kadang setengah orang, dia tengok ketua dia dah jadi macam-macam, hilang anak buah, betul tak? Ketua dia kena anaya ke, ketua dia difitnah ke, ketua dia dimacam-macamkan. Yang macam mana anak buah ni? Anak buah kata, kita punya ketua tak boleh pakai, kita pergi tempat lain. Tetapi yang berlaku pada Nabi SAW lain. Kata pengarang kitab ini, antara sebab kenapa Nabi sentiasa diikuti oleh para sahabat,
adalah kerana kepimpinan Nabi itu sendiri menarik hati manusia. Kalau orang Islam, dia akan menjadikan hati manusia suka kepada Nabi. Kalau orang bukan Islam, dia akan menjadikan hati orang itu gerun, takut pada Nabi. Ada kisah bawah dia. Sebagaimana yang berlaku di kalangan cerita-cerita yang ada bersama dengan Nabi, sebagai contoh. Ada orang yang duduk dengan Nabi, dia akan terpengaruh dengan Nabi, bahkan makin sayang, makin cinta dengan Nabi. Bila dia makin sayang dengan Nabi, orang nak buat apa-apa dengan Nabi, dia akan jadi penghalang, dia akan tahan. Kau jangan nak apa-apakan Muhammad. Sampai begitu sekali. Tapi macam mana dengan orang kafir pula? Kalau orang Islam, kita memang tahu orang akan respect Nabi SAW. Tapi macam mana orang kafir dengan Nabi itu sendiri? Ada satu kisah yang disebutkan oleh pengarang. Dalam kitab ini disebutkan ada 3 orang kafir Quraisy duduk berhimpun, duduk berkumpul. Masa tu mereka ni 3 orang ni datang sebenarnya tujuan nak dengar Nabi baca Quran. Datang nak dengar Nabi baca Quran. Kisahnya ada dalam kitab Sirah Ibn Hisham. Dalam kitab tu menceritakan bahawa 3 orang kafir ni datang senyap-senyap nak dengar Nabi baca Quran. Tetapi mereka tak sedar yang ada lagi kawan dia. Maksudnya seorang datang asing-asing, tapi ada 3 orang. Seorang datang, seorang datang, seorang datang. Tapi tempat bukan sama. Semua mengendap nak dengar Nabi baca Quran. Mana je kita boleh faham dekat sini. Itulah kepimpinan Nabi SAW sampai orang nak dengar. Orang kafir pun nak dengar apa Nabi baca. Kita hari ni, kita baca Quran, ada tak kita punya pasangan nak dengar kita baca? Pasangan kita isteri lah. Ataupun kita baca, anak kita nak dengar lah ayah baca Quran. Ada? Orang kafir memang nak dengar Nabi baca Quran sampai mengendap nak dengar. Kenapa dia mengendap? Sebab dia takut orang tahu yang dia dengar Quran. Maka ketika itu, bila dia kumpul tu nak dengar Nabi baca tu, sedang baca tu, maka terserempaklah dengan kawan-kawan yang tadi 3 orang tadi kata terserempak. Maka bila terserempak dia kata apa? Habis orang tahu dah. Orang tak tahu sebelum ni aku datang mengendap dengan Nabi baca, sekarang ada orang nak tahu. Salah seorang daripada 3 orang tu siapa? Ialah Abu Jahal. Ataupun nama asalnya Ammar bin Hisham. Abu Jahal ni duduk bersama dengan 3 orang tadi, dah terserempak nak buat macam mana? Kantoi lah, dia pun dengar Nabi baca Quran. Maka salah seorang tadi bertanya pada Abu Jahal. Soalannya dia kata, "Ma ra'yuka fi ma sami'ta min Muhammadin?" Apa pendapat kau tentang apa yang kamu dengar daripada Muhammad? Maksudnya kamu dengar tadi kan? Apa pendapat kau? Mereka tanya pada Abu Jahal. Maka Abu Jahal jawab apa dia? "Maza sami'tu." Apa yang aku dengar? Maksudnya dia nak macam jawab balik, aku tak dengar apa-apa pun. Padahal dia dengar. Dia kata, maka dia jawablah, "Tanaza'ta nahnu wa banu Abdi Manaf asy-Syarafa." Kami ni, maksudnya kalangan orang Quraisy, dia ada bani-bani dia, bangsa-bangsa dia. Kami ni dengan Banu Manaf, Banu Abdi Manaf, yang ni keluarga Nabi SAW, berebut nak dapatkan kemuliaan. Abu Jahal ni dia bani lain. Dia cerita, dia kata kami ni sesama orang Quraisy saling berebut-rebut nak dapatkan kemuliaan. Termasuk kami berlawan dengan keluarga Banu Abdi Manaf nak dapatkan kemuliaan. At'amu fa at'amna. Mereka bagi makan, kami pun bagi makan. Lumba-lumba bagi makan. Sebab nak berebut kemuliaan. Wa hamalu fa hamalna. Mereka bawa barang, mereka tolong orang, kami pun sama buat benda yang sama, kami pun tolong orang. Wa a'tau fa a'taina. Mereka beri, kami juga memberi. Maknanya kalau ada orang susah tolong, nak bagi sedekah, kami pun bagi. Hatta iza tahadaina 'ala ar-raqbi. Sehingga kan kami berebut-rebut, menarik-narik di atas kenderaan, nak rebut kemuliaan. Maksudnya atas tali, atas kenderaan tu, nak rebut, pegang, nak tarik tali orang tu. Orang tu naik kenderaan, dia nak tolong tarik. Tarik tali tu nak tunjuk dia pun baik juga. Orang dia pun nak tunjuk dia pun baik juga. Sampai tahap macam tu sekali. Saling berebut-rebut nak dapat kemuliaan. Maka dia kata, wa kunna kafarasai rihanin. Kami ni, maknanya daripada geng Abu Jahal dengan geng Abdul Manaf, seperti 2 ekor kuda yang digadaikan. Berebut-rebut nak dapatkan. Lalu kata Abu Jahal lagi. Abu Jahal menceritakan, orang Banu Abdul Manaf kata apa? Lana nabiyyun ya'tihil wahyu minas sama'.
famata nudriku hadhihi. Kata Abu Jahal lagi, orang Bani Abd Manaf kata apa? Kami ada nabi. Kami ada nabi yang datang wahyu kepadanya daripada langit. Maksudnya nak jawab apa dia? Wahai geng-geng yang sebelah sana yang bukan keluarga Abdul Manaf, korang ada apa? Kami ada nabi. Macam itulah. Maka kata dia, bila kita akan boleh menang? Maknanya kami tak akan boleh menang nak lawan keluarga Abdul Manaf. Tapi apa kata Abu Jahal? Wallahi la nu'minu bihi abadan wala nusaddiquhu. Demi Allah, kami tidak akan beriman dengan Nabi Muhammad dan kami tidak akan membenarkannya. Maksud kalam ini ialah dia memang dengar apa yang disampaikan oleh Nabi, tapi pada yang sama dia tak nak terima Nabi. Ini orang ni lagi teruk orang. Ada orang dia tak dengar langsung. Jadi dia logiklah kalau dia tak beriman dengan Nabi. Yang ni dah dengar. Contoh dah dengar ada orang bagi nasihat, tapi tak nak beramal. Ini lagi teruk, betul tak? Sebab tu ada pernah juga Abu Jahal jumpa Nabi SAW, dia kata apa? Ya Muhammad, inna la nukadzibuka walakin nukadzibu bima ji'ta bihi. Wahai Muhammad, kami ni tidaklah mendustakan kau. Maksudnya apa yang kau bawa tu kami tak ada kata kau tipu. Tetapi kami mendustakan apa yang dibawa oleh risalah yang dibawa oleh kau. Maksudnya engkau Muhammad kami percaya, tapi engkau jadi rasul kami tak percaya. Kita dengar azan dulu. Para jemaah yang dihormati, saya sambung sikit lagi sebelum kita sembahyang. Cerita mengenai Nabi SAW yang walaupun orang kafir itu tak beriman dengan Nabi, tapi dia dihormati. Bahkan kalau Nabi gertak, mereka pasti akan tersentak. Sebagai contoh, kisah seterusnya
Pernah sekali orang kafir dia cakap benda tak baik depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada, tapi dia cerita buruk Nabi. Nabi dengar lah. Cakap benda macam tu tak baik tu sebanyak 3 kali. Sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang ni. Wa ramazahul kuffaru yawman 3 marratin faqala fi thalithati. Orang kafir duk cakap macam-macam benda tak baik pada Nabi, duk ejek dia, duk rendahkan Nabi sebanyak 3 kali. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lepas 3 kali mereka jawab tu, mereka cakap macam tu, terus Nabi bersabda, "Ya ma'syara Quraisy, ji'tukum biz-zabhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Quraisy, wahai orang Quraisy yang tadi duk ngutuk dia tu, aku datang kepada kamu membawa sembelihan." Maksudnya ni bahasa kiasan, bukan Nabi bawa binatang dia sembelih depan orang, bukan. Bahasa kiasan Nabi kata, aku datang kepada kamu dengan membawa sembelihan. Maksudnya apa dia? Akan satu buruk berlaku pada kamu. Maka kesan daripada perkataan Nabi SAW tu, yang tadi ramai-ramai cakap tadi semua terdiam, sehingga kan orang yang paling teruk permusuhan dengan Nabi ketika itu, yang ada ketika itu, terus bercakap lemah lembut dengan Nabi. Terus jadi sopan santun. Ya Muhammad, dia jadi macam tu. Kesan daripada perkataan Nabi SAW tadi tu. Nabi cakap macam tu je. Aku datang kepada kamu dengan membawa sembelihan. Kesan daripada, ini bahasa kiasan, orang Arab faham lah. Kita tak faham. Ini bukan bahasa kita. Bahasa Arab. Bahasa Arab kiasan maknanya ada satu benda buruk yang aku akan datangkan kepada kamu. Tetapi orang kafir, dia anggap benda tu besar. Bila Nabi cakap macam tu dan bila Nabi cakap terus diam dan terus cakap lemah lembut. Jadi kenapa jadi begitu? Itu dia panggil tubuh Nabi tu sangat digeruni oleh orang kafir. Cakap sikit, gertak sikit dah tak senang duduk dah. Hari ni kita bukan macam tu. Antara puncanya bila kita ni orang tak respect kita ialah punca kita amal kita sendirilah. Amal kita kurang. Sebagai contoh, berapa ramai yang jaga amalan malam, qiyamul lail, solat tahajud. Sebenarnya solat tahajud tu Allah akan jadikan hati manusia gerun kepada kita, hormat kepada kita bila kita jaga istiqamah salat malam, qiyamul lail. Bukan malam Ramadan je kita jaga qiyamul lail, jangan. Biasa Ramadan memang ada buat qiyamul lail, tapi lepas Ramadan hilang qiyamul lail. Dia tak tahu nama lail apa, ada lalai dia. Oleh itu para jemaah yang saya hormati, bila kesan bersungguh bertahajud setiap malam, Allah akan jadikan orang sekeliling ni dia akan tiba-tiba respect dengan kita. Begitulah dengan Nabi SAW. Nabi baru cakap sikit orang dah. Sebab tu ada setengah guru-guru kita ni, ulama kita, dia bukan petah bercakap pun, berceramah tak petah pun. Tapi bila orang dengar, orang boleh, orang dia dah ada orang kata pun macam ada kesan dalam hati. Sebab amal yang dia buat, dia punya tahajud dia punya zikir dia punya Quran dia. Ada orang cakap hebat, perempuan-perempuan ceramah kan, tapi lepas habis ceramah macam tu juga, tak termasuk apa sikit habuk pun. Jadi sebenarnya ada kesan orang yang bercakap tu penting juga. Amalan dalaman dia, rohani dia. Jadi Nabi pun begitu kepada Allah. Rohani Nabi tak boleh siapa pun challenge, termasuk sahabat. Berapa banyak kisah yang kita dengar Nabi kalau salat malam, qiyamul lail, sampai bengkak kaki. Bengkak kaki semayang. Nabi tu semayang bengkak kaki, kita semayang bengkak. Jawab sendiri. Bengkak mata, tak cukup tidur. Satu lagi dia bukan bengkak, dia bengkak. Ni marah dengan orang. Jadi kita tak sama dengan Nabi. Sebab tu kesan amalan, saya kata kesan amalan malam tu memang akan ada kesan waktu siang. Orang akan jadi tiba-tiba respect, hormat, dia akan cakap sikit je terus dengar. Berbeza orang yang tak ada amalan langsung, kosong. Walaupun dia berilmu tapi tak ada amal, dia seperti cakap kosong je lah. Orang dengar, tapi habis-habis begitu je. Jadi persaranan saya kepada jemaah, kita tak perlu pun jadi alim ulama. Tapi penting kita ada ilmu tapi beramal. Amalan malam khususnya. Tengok Nabi sebagai contoh. Orang yang cakap sikit orang kafir dah. Baru Nabi cakap sikit je, aku datang kepada kamu membawa sembelihan. Tu tak senang duduk orang kafir. Antara kisah seterusnya yang pernah berlaku pada Nabi. Apa dia? Ketika mana yang orang kafir letak di atas tengkuk Nabi ketika Nabi sujud, uri unta. Ini pun kisah masyhur. Sebenarnya kisah dia panjang lah. Orang kafir duduk kat Kaabah, duduk ramai-ramai. Mereka kata siapa yang sedia letak kat tengkuk Nabi, tengkuk Muhammad ketika dia solat, cabar.
Maka bangun satu orang paling celaka ketika itu, dia pergi pasar, ambil uri unta tu letak belakang Nabi ketika Nabi sedang solat. Okey, jadi selepas itu, lepas mereka letak uri unta ketika Nabi sedang sujud tu, maka Nabi telah doa keburukan. Ini dalil kata boleh doa keburukan, jangan kata tak boleh. Ada masa kalau kita dah kena air teruk, boleh doa keburukan, tak salah pun. Sebab Nabi sendiri doa. Cuma jangan jadikan tabiat 24 jam hari-hari doa keburukan, itu tak betul. Janganlah setiap kali marah sikit doa keburukan, marah sikit doa keburukan, tak boleh lah. Yang Nabi kena ni dah teruk, uri unta atas kepala. Dah setengah solat pula tu. Jadi logiklah Nabi doa keburukan. Bukan tak boleh, boleh. Angkat je tangan, ya Allah, kau bagilah suatu benda buruk berlaku pada dia. Cukup. Jangan sebut detail, ya Allah bagilah kereta dia pancit, lepas tu meletup, lepas tu terbalik kereta dia, campak longkang, langgar pula dengan lori lagi. Janganlah melampau tu. Sebut je doa keburukan secara umum saja. Yang lebihnya serah pada Allah. Cuma dalilnya bila Nabi doa keburukan tu, yang tadi dia orang tengah ketawa tadi, kukik tengok Nabi kena letak uri unta, tiba Nabi doa, terus semua diam. Terus tak jadi ketawa. Dan selepas itu, muka mereka jadi pucat, terus jadi gelisah, dan mereka kata apa? Apa yang Nabi doa tu kemungkinan akan berlaku. Apa yang Nabi doa tu pasti akan berlaku. Sampai macam tu sekali. Percayanya dengan Nabi Muhammad walaupun mereka tu kafir. Jadi oleh itu para jemaah yang saya hormati, sebagaimana saya beritahu, susuk tubuh Nabi tu, dia cakap sikit orang dia dengar. Tapi hari ni, berapa banyak hadis Nabi orang tak nak dengar. Yang kalam bukan daripada hadis, yang pada Allah sendiri pun orang tak takut sikit pun. Jadi oleh itu beza kita dengan sahabat radhiyallahu anhum. Mereka benar-benar beriman dan mereka betul-betul percaya dan yakin Nabi SAW itu benar. Jadi oleh itu samalah kita hari ini. Kalau kita nak terus sabar dengan kehidupan dunia ni, kita punya ujian tak sama. Tapi macam mana nak kekal sabar? Pertama, beriman dengan Allah. Yang kedua tu, jadikan Nabi sebagai ikutan yang sebenar kita tanpa berbelah bagi. Tak ada fikir-fikir. Itulah ikutan saya. Jadi oleh itu, ada lagi beberapa perkara lagi akan datang. Jadi mudah-mudahlah kita akan terus hidup bersabar kat dunia ni, insya-Allah. Amin. Jadi saya cukuplah sampai situ. Selebihnya kita niat beramal apa yang saya sampaikan dan kita kongsi ilmu ni pada sahabat-sahabat kenalan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la takhsha', min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.